Okey, baik. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GPN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi jika audio jelas, boleh tolong maklum kepada saya, ya. Ia membantu ya bagi siaran-siaran saya untuk memastikan anda dapat penjelasan yang clear lah. Okey. So hari ini saya hendak mengulas ya satu berhubung dengan masa depan Perikatan Nasional. Masa depan spesifiknya berhubung dengan apakah hala tuju yang harus diambil oleh Perikatan Nasional. Dia memang ada satu jalan sahaja selepas ini, dan ini adalah berdasarkan satu soalan yang telah diajukan kepada saya berdasarkan satu perbincangan yang telah saya adakan baru-baru ini bersama beberapa penganalisa. Ya, perbincangan itu agak menarik dan kami telah meneliti beberapa senario dan kami telah pun mengenal pasti ya hala tuju sebenar parti-parti politik selepas ini. Ya, dia memang tidak ada jalan lain lah ya. Okey, so ini saya akan bincangkan hari ini, jadi pastikan anda tonton sampai ke akhir. So Perikatan Nasional ni dia hanya ada satu hala tuju yang mungkin ya, iaitu menjadi pengganti Barisan Nasional, dan ini akan berlaku. Ini tidak boleh dielakkan. Okey. Jadi saya rasa mereka yang setia bersama saya pun sudah menonton satu live yang telah saya buat tempoh hari, di mana saya telah menganalisa ya satu kemungkinan ya, saya telah menimbulkan satu contoh satu kawasan guanya, minta maaf ya. So saya telah memberi satu contoh satu kawasan, saya katakan itu kita anggap sebagai kubu kuat DAP, hanya ada 200 penduduk 200 pengundi, dan saya telah membuat analisa dan tunjukkan kepada anda bagaimana ianya mungkin ya di kubu kuat DAP pun DAP boleh hilang kerusi dia. So ini satu kemungkinan yang saya telah timbulkan dengan menggunakan contoh yang idealistik, tetapi ia memberi satu gambaran. Jadi saya rasa anda ingat benda tu itulah, anda boleh rujuk kembali lah. So pendek kata, di dalam PRN yang akan datang ini, UMNO dijangka akan hilang banyak kerusi secara total lah dalam 6 negeri ya, dan PH mungkin akan hilang beberapa kerusi, boleh sampai 20% tak mustahil dia hilang kerusi itu, mungkin lebih ya, mungkin lebih. Sebabnya dijangka akan berlaku boikot China pada tahap tertentu ya, sebab walaupun China ni dia setia bersama DAP, tetapi ada juga ramai yang sudah frust ya, kerana Anwar tidak memenuhi janji-janji dia ya, maknanya janji-janji banyaknya palsu, dan dia buat benda yang dia sendiri dulu menentang. Dan yang paling tidak boleh diterima ialah apabila Anwar menaikkan Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri dan gagal menyiasat Zahid atas skandal LCS. So benda ni sebenarnya tidak boleh diterima oleh ramai pihak, jadi mungkin ada yang akan duduk rumah. Melayu pula, kalau dulu dia undi berpecah mungkin 55% Perikatan, kemudian mungkin 10% pergi kepada PH, dan 30% pergi kepada Barisan Nasional sebagai contoh. Jadi selepas PRU kita lihat makin ramai Melayu tidak sokong UMNO, lebih-lebih lagi apabila Zahid selepas PRU mengungkiri janji dan berpeluk dengan DAP dan Anwar, dan orang Melayu lihat tipu muslihat Zahid untuk menaikkan Anwar, sekaligus bermakna Zahid dari awal lagi sudah berancang untuk bersama Anwar dan DAP. So orang Melayu tak boleh terima benda ni.
tak usah cerita benda lain, dia tak boleh terima benda ni. Dan mungkin kalau dulu pecahan undi Melayu 55% pergi kepada perikatan, kemudian 30% pergi kepada barisan, contoh. Kemudian yang balance tu pergi kepada PH. Sekarang kita jangka lebih 70%, jauh lebih lah 70% dah beralih ke Perikatan Nasional. So ini berita buruk buat PH dengan UMNO, sebab PH ni dia harapkan sangat tambahan undi Melayu daripada UMNO. Okey, so ini adalah satu berita buruk. Dan so kesimpulannya, di PRN ini UMNO akan kena teruk, akan berlaku gelombang penyatuan Melayu Islam yang memang sudah berlaku, tapi dijangka berlaku tsunami Melayu Islam, dijangka ramai orang Melayu akan turun mengundi, dan dengan itu prestasi PH akan menjunam, dan UMNO akan mungkin hampir lemas. Okey, so ini yang akan terjadi. So selepas PRN pula, apa cerita dia? So selepas PRN, saya memang jangkakan lambat laun ada sekumpulan ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional, dia akan tarik sokongan terhadap Anwar. Okey, sebabnya sekarang pun sudah ada desakan agar Zahid letak jawatan. Sekarang di peringkat akar umbi, di peringkat kepimpinan, semua bahagian tu tak sokong Zahid Hamidi. Tambah pula dalam PRN, bila UMNO kena belasah teruk, maka akan meningkat desakan agar Zahid letak jawatan, dan ianya akan menjadi menyeluruh di peringkat akar umbi, di peringkat kepimpinan, bahawa Zahid perlu diundurkan. Dan MP-MP akan bertindak menarik sokongan terhadap Anwar sekiranya Zahid dah digugurkan dan ada presiden baru. Sekiranya Zahid tidak digugurkan juga, tetap MP-MP ni saya jangkakan lambat laun dia akan tarik sokongan. Dan menurut Akta Anti Lompat Parti, jika anda betul-betul memahami, MP-MP ni tak perlu kosongkan kerusi, mereka berhak untuk membuat keputusan. Ya, ini saya dah jelaskan. Ya, there is no such thing that oleh kerana ada undang-undang anti lompat parti, keputusan perlu dibuat en bloc. Ini adalah satu penipuan besar yang telah dimarakkan selepas PRU 15. There's no such thing. So bila MP-MP tarik sokongan, GPS dijangka akan tarik sokongan, GRS akan tarik sokongan. Ya, kalau anda tak percaya saya bahawa GPS akan ikut rentak majoriti MP-MP, cuba tanya diri anda, mengapa Anwar terpaksa bekerjasama dengan UMNO dan terpaksa bekerjasama dengan Zahid, dan malah naikkan Zahid jadi timbalan Perdana Menteri selepas PRU 15. Cuba anda fikir, kalau dia tak libatkan UMNO, ya, dia masih boleh ada majoriti dengan GPS, dengan GRS. Kalau anda jumlahkan semuanya, Anwar masih ada majoriti. Tetapi mengapa Anwar terpaksa kerjasama dengan UMNO dan Zahid? Sebab Anwar tahu, tanpa majoriti dalam UMNO tu bersama, kalau majoriti dalam UMNO tidak bersama Anwar, GPS tidak akan sokong Anwar. Jadi untuk memastikan GPS, GRS sokong Anwar, Anwar terpaksa kerjasama dengan UMNO dan terpaksa jadikan Zahid timbalan Perdana Menteri. So esok selepas PRN, kalau ramai MP dah keluar tarik sokongan terhadap Anwar, maka Anwar mungkin GPS mungkin akan tarik sokongan, GRS akan tarik sokongan, maka Anwar akan tumbang. Dan sekalipun tidak ada MP-MP ni tidak tarik sokongan, maknanya mereka tunggu dan lihat, perkahwinan paksa Pakatan dan Barisan akan runtuh dengan sendirinya. Sebab DAP dia memang hendak kerjasama dengan UMNO untuk dapat tambahan sokongan Melayu. Sebab pada PRU 15, PH dah nampak dengan jelas, walaupun 100% atau 95% China keluar mengundi, India keluar mengundi, tapi prestasi dia berbanding dengan PRU 13. Ya, kita jangan kira PRU 14, sebab PRU 14 Tun Mahathir membantu membawa undi Melayu. Kita banding dengan PRU 13, prestasi PH menjunam lagi teruk daripada PRU 13. Jadi ini bermakna PH mengalami defisit
sokongan Melayu yang teruk. Jadi bila mereka bawa masuk UMNO, mereka harapkan sokongan tambahan orang Melayu. Hanya dengan sokongan tambahan ni, DAP dapat kembangkan sayap di peringkat negeri, dan di peringkat persekutuan esok mereka boleh menang PRU 15, ya, PH boleh menang tanpa bantuan parti-parti selain UMNO. Ya, so itulah sebabnya mereka hendak kerjasama dengan UMNO. Tetapi sokongan bila PRN ni, bila DAP lihat sokongan terhadap UMNO ni dah teruk sangat, dan DAP pun atau PH pun hilang beberapa kerusi kepada Perikatan Nasional, maka akan bermulalah tuding menuding jari. Jadi DAP akan tanya, mengapa kita perlu kerjasama dengan UMNO? Tak ada benefit pun. Akar umbi DAP, akar umbi PH akan mula hangat, panas, marah. Sama juga dengan akar umbi UMNO, mereka akan marah, ya. So lambat laun gabungan ini akan retak dengan sendirinya. Tidak ada logik bagi mereka kerjasama. So mungkin Anwar tumbang disebabkan PH dengan BN sendirinya tidak ingin kerjasama, atau kalau tidak, Anwar akan tumbang sebab akhirnya ramai MP dari UMNO akan tarik sokongan terhadap Anwar, dan ini akan disusuli dengan penarikan sokongan GPS dan GRS. Okey. So selepas itu Perikatan Nasional hendak menghala ke mana? Okey, ini yang penting, ya. Ini tidak pernah dibincangkan oleh sesiapa. Okey, Perikatan Nasional ada Bersatu, ada PAS dan ada Gerakan. Okey. Bersatu ni majoritinya adalah bekas ahli UMNO. Tan Sri Muhyiddin Yassin bekas UMNO, Hamzah Zainuddin bekas UMNO. Adalah pemimpin-pemimpin lain di dalam Bersatu yang bukannya bekas UMNO, tetapi yang ikon-ikon utamanya bekas UMNO. Kemudian sekarang kita lihat ada mereka dari UMNO, warlord dari UMNO sedang beralih ke Perikatan Nasional. Ada yang sudah masuk PAS, contohnya Tan Sri Anwar Musa. Jadi sekarang kalau kita lihat Bersatu pun ada bekas ahli UMNO, bukannya calang-calang orangnya, orang-orang kuat ni. Dan begitu juga PAS sudah mula ada bekas ahli UMNO yang orang kuat, orang berkaliber, orang yang berpengalaman, orang yang telus, orang yang pejuang sebenar. So mereka sudah masuk PAS, mereka sudah masuk Bersatu. Jadi PAS dan Bersatu ni, gandengan PAS dan Bersatu ni lambat laun akan menjadi pengganti UMNO. Sekarang pun kita sudah lihat orang Melayu meluat dengan UMNO. Mereka tidak lagi menganggap UMNO ni parti keramat Melayu, ya, benteng pertahanan Melayu terakhir. Semuanya orang tak percaya. Orang percaya UMNO ni sudah jadi parti yang bakal masuk kubur. Parti ini adalah parti perjuangan peribadi Zahid untuk kepentingan Zahid itu sahaja. So mereka makin mengalihkan perhatian mereka kepada gandengan Bersatu dan PAS sebagai parti gandengan parti keramat Melayu. Mereka ingin makin menghala kepada Perikatan Nasional untuk perjuangkan agama, bangsa dan negara. So lambat laun gandengan Bersatu dengan PAS ini akan ada warlord bekas-bekas warlord UMNO yang memang berkaliber, yang memang masih mementingkan perjuangan agama, bangsa dan negara, dan gandengan Bersatu dengan PAS akan menjadi pengganti UMNO. Kemudian kita ada gerakan di dalam Perikatan Nasional. Kita pun sudah tahu MCA ni tidak lagi suka apa yang berlaku dalam barisan. Dia pun tidak suka Zahid. Malah Presiden MCA pernah minta Zahid letak jawatan. Presiden MIC pernah minta Zahid letak jawatan. Jadi lambat laun bila UMNO dah nak hanyut, tidak ada makna MCA dengan MIC kekal bersama barisan. Jadi di masa depan saya jangkakan MCA dengan MIC akan beransur-ansur beralih ke Perikatan Nasional. Kalau mereka tidak sekalipun, saya nasihatkan mereka berbuat demikian. Jadi lambat laun Perikatan Nasional ni akan jadi Barisan Nasional 2.0, iaitu Barisan Nasional yang benar-benar memperjuangkan hak rakyat, agama, bangsa, negara, seperti mana yang dilakukan oleh Barisan Nasional berdekad-dekad lalu. Ya, ini akan jadi mirip Barisan Nasional sebelum Barisan Nasional dicemari dengan rasuah, salah guna kuasa, politik wang, ya, khususnya di bawah pentadbiran Najib Zahid.
Okey, so semua tu kita akan dibersihkan. Maknanya Perikatan Nasional ni tidak akan ada kekotoran yang dibawa oleh pihak-pihak seperti Najib, Zahid dan sebagainya. Jadi hala tujunya lebih kurang begitulah saya lihat. So andai kata Anwar tumbang sebelum hujung tahun ni, okey, so Perikatan Nasional akan ambil alih. Jadi apa yang harus dilakukan? Okey, pertama, gandengan Tun Mahathir, Muhyiddin, Anwar Musa, Hadi kena pastikan gabungan itu tidak ada pertelingkahan, tidak ada pergaduhan antara pemimpin-pemimpin Melayu di dalamnya. Ya, mereka kena pastikan harmoni yang dicapai, penyatuan yang dicapai ini terus kekal. Kedua, mereka perlu kekalkan harmoni dan penyatuan ini untuk tempoh setahun. Mereka kena perkasakan gabungan itu, mereka kena perkasakan pentadbiran negara, dan dalam jangka masa yang pendek, mungkin dalam jangka masa setahun selepas mengambil alih, mereka perlu menghala ke pilihan raya umum ke-16 untuk mendapat mandat baru. Jadi jika benda ni dilakukan seperti yang saya katakan, maka kita boleh anggarkan PRU 16 diadakan pada hujung tahun depan, atau paling lewat pun suku pertama 2025. Okey. Dan di dalam PRU 16 ini, Perikatan Nasional iaitu gandengan Tun Mahathir, Anwar Musa, Muhyiddin Yassin, Hadi Awang, Gerakan, dan mungkin MCA dan MIC, kita tak tahu MCA akan masuk ke tidak, akan dengan mudah mencapai majoriti 2/3. Ya, so itu penting. Ya, apa yang perlu dilakukan ialah Perikatan Nasional perlu pastikan tidak ada pertelingkahan, pertelagahan dalaman seperti yang berlaku dulu-dulu. Penyatuan tetap dikekalkan, harmoni dikekalkan, dan mereka perlu perkasakan pentadbiran negara. Mereka perlu memastikan ya usaha-usaha, langkah-langkah diambil ke arah pemulihan ekonomi, ya, wang ringgit, kos sara hidup dan sebagainya. Dan dalam tempoh setahun, ya, mereka perlu mendapatkan mandat baru, iaitu menghala ke PRU 16, dan Perikatan akan menang 2/3. Okey, so itulah satu-satunya hala tuju Perikatan, ya. Dan selepas itu, bila dah dapat majoriti besar, Perikatanlah akan menjadi Barisan Nasional baru, dan gabungan itu boleh kukuh untuk berdekat lamanya sekiranya penyatuan yang ada terus dikekalkan. So kita akan dapat balik kestabilan politik. Maknanya tumbangnya Anwar ni akan menjurus kepada kestabilan politik. Itu pokoknya. Tumbangnya Anwar ni akan menjurus kepada kestabilan politik. Malah itu sepatutnya menjadi tajuk live saya hari ini. Okey. Dan seperkara lagi, ada orang tanya saya apa yang akan berlaku kepada UMNO dan DAP PH selepas itu. Maka saya boleh berkatakan dengan mudahlah, UMNO tidak ada sebab untuk kerjasama dengan PH selepas itu. PH pun tidak akan ada sebab untuk kerjasama dengan UMNO selepas itu. Maka PH akan dengan diri dia sendiri, UMNO akan dengan diri dia sendiri, dan PH akan mula menjunam tahun demi tahun, ya. Akan jadi mustahil bagi DAP mencapai balik pencapaian yang dia ada sekarang. Dan lambat laun, bila orang Cina lihat satu gabungan yang cukup stabil, orang Cina lihat kestabilan ini membawa manfaat kepada ekonomi, kepada negara, percayalah, lambat laun, sedikit demi sedikit, undi Cina akan beralih ke Perikatan Nasional. Mungkin ke Parti Gerakan, atau jika MCA bersama dengan Perikatan, juga kepada MCA. Kalau MCA tak ada, dia akan pergi ke Gerakan. Sebab orang Cina ni, yang nombor satu adalah ekonomi, nombor satu adalah wang ringgit, yang lain belakang kira. So kita boleh lihat, ya, dulu-dulu pun zaman 90-an pun orang Cina dah mula tak suka MCA, tetapi disebabkan kestabilan ekonomi, MCA tetap dapat undi orang Cina. Okey, so ini akan berlaku.
dan DAP akan mula merasakan kejatuhan, dan zaman kegemilangan DAP yang mereka rasai dalam dua pilihan raya, 3 pilihan raya ni akan berakhir. Okey. So itu adalah jangkaan saya lah. So sebab itu DAP cemas, sebab itu Anwar cemas, sebab mereka tahu jika mereka tumbang kali ini dah last. Mereka tidak mungkin boleh mimpi untuk menguasai kerajaan. Sebab itulah Anwar terdesak pergi cakap sini, cakap sana, ya. Timbul tanda soal, berapa banyak masa yang Anwar luangkan dalam pejabat Perdana Menteri, sebab banyak kerja penting Anwar perlu lakukan, seperti yang telah ditanya, dipersoal oleh Datuk Zarin, ya. Nak selesai masalah ekonomi, masalah kewangan. Berapa banyak masa yang Anwar luangkan dalam Kementerian Kewangan dan juga pejabat Perdana Menteri, ya. So sedangkan kita lihat dia ni ke sana ke sini, cakap sana cakap sini, ceramah sana ceramah sini. Who is running the country? Mereka dah cemas. Okey. Dan sebelum saya akhiri, ada orang pula tanya, what about KJ? What is hala tuju KJ? Now, saya jarang komen berkenaan dengan mana-mana pemimpin spesifik seperti KJ dan sebagainya. Tetapi saya boleh katakan hanya satu hala tuju sahaja, iaitu KJ hanya boleh kerjasama dengan Perikatan Nasional. Kalau dia bentuk parti baru dan dia ingin parti dia kembang, tidak ada sebab Perikatan Nasional terima parti itu, sebab Perikatan Nasional tidak perlu lagi mana-mana parti untuk memperkasakan gabungan itu, ya. Dia tidak perlu, contohnya parti baru KJ atau parti baru lain, dia tak perlu, dia dah lengkap. So maknanya tidak ada guna kalau KJ nak tubuh parti baru. Kalau pula dia masuk ke dalam, tak apalah, saya buat parti baru, saya rela jadi pembangkang, jadi saya kerjasama, saya target PRU 16 sebagai contoh. Okey, boleh. Dia buat parti baru, dia target PRU 16, dia tak masuklah Perikatan Nasional dan mana-mana lah. So DAP dan PH ni dia akan duduk sebagai pembangkang. Kalau ada parti baru, DAP dah tahu ianya akan pecah undi. Sebab kalau KJ buat parti baru, katakan parti berbilang kaum, ya, so DAP dah tahu untuk kita cuba menang, atau PH dah tahu untuk kita cuba menang PRU 16, kita tak boleh lawan dengan parti lain sebab undi akan pecah. Tapi adakah DAP akan kerjasama dengan KJ? Tidak juga, sebab kita tak boleh ada Anwar sebagai satu ikon, kemudian ada KJ sebagai satu ikon. Takkan KJ nak akan setuju Anwar jadi Perdana Menteri. So mereka akan lihat banyak masalah. So KJ ni kalau tubuh parti baru, dia tidak akan ada future sebagai pembangkang, dia tidak akan ada future di dalam kerajaan. Tetapi jika KJ masuk Perikatan Nasional, ada satu kemungkinan, ya. Ada orang kata KJ masuk Perikatan Nasional mungkin ada masalah, sebab KJ pun ada dia punya ambition, Azmin Ali ada dia punya ambition. Jadi terlalu ramai orang ada ambition, jadi sukar nak puaskan ambition masing-masing. Bagi saya tidak, bagi saya mudah. Kalau KJ masuk Perikatan Nasional, Muhyiddin seeloknya boleh tawarlah kepada KJ. Okey, KJ jadi poster boy bagi Negeri Sembilan. Dan sekiranya Perikatan Nasional menang Negeri Sembilan, KJ dijanjikan jawatan Menteri Besar. Mudah. So bagi saya satu hala tujulah. So anyway, itu hanya sebagai menjawab soalan yang telah ditanya kepada saya berhubung apa saya fikir masa depan KJ. Itu sajalah. I think that he should join Perikatan, and there is only one possibility for him to shine, which is to be the poster boy for Negeri Sembilan and the potential candidate as Menteri Besar Negeri Sembilan. So itu sajalah saya nak ulas sedikit berkenaan dengan politik negara. Babak ada cerita baru pasal Mahathir, ada masalah dengan Daim Zainuddin ni, semua saya tak nak layan lah. Ini semua cerita dekat-dekat pilihan raya ni, macam-macam cerita. Mereka tak serik buat cerita berkenaan Tun Mahathir, tapi cerita tinggal cerita. So itu sahaja ulasan saya. Sebagai rumusan, ya, pilihan raya negeri ini akan menjadi permulaan kepada kejatuhan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim.
gandingan PH dengan BN akan runtuh, dan akhirnya perikatan akan menguasai negara dan kita akan menjurus ke PRU16 sekiranya perikatan tahu apa yang terbaik. Dan selepas itu Perikatan Nasional akan menjadi pengganti Barisan Nasional sebagai satu gabungan yang kuat, yang mungkin jika segalanya dilakukan dengan betul, tidak ada pertelingkahan di antara pemimpin-pemimpin dalam, ianya mungkin boleh mentadbir 2 hingga 3 dekad lamanya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.